Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So ini kita akan masuk kepada chapter yang kelima, iaitu pengurusan sumber. Jadi pengurusan sumber. Jadi kalau sebelum ni kita dah belajar macam mana untuk kita buat penjadualan, okey, dan juga planning. Macam mana kita nak buat perancangan dan juga penjadualan untuk yang mana yang sebelum ni kita cerita berkenaan dengan dia punya aktiviti dan juga peruntukan masa untuk menyiapkan sesuatu projek tersebut. Tidak termasuk sumber. Maknanya contohnya kalau kita nak buat foundation tu berapa hari memakan masa untuk menyiapkan foundation, berapa hari dan juga berapa kosnya. Itu adalah yang kita belajar sebelum ini. Kita belajar sebelum ini macam mana kita nak planning, nak buat asas itu, dan juga berapa kosnya, berapa peruntukan masa yang kita perlu guna untuk menyiapkan foundation, dan berapakah kos yang diperlukan untuk menyiapkan foundation tersebut. Tapi belum lagi kita mengambil kira pengurusan sumber. Sumber ini sangat penting lah, yang mana sumber yang akan menguruskan, akan melaksanakan projek tersebut. Contoh sumber yang ada adalah tenaga manusia lah, tenaga manusia dan juga jentera. Tenaga manusia, jentera dan juga material. Itu adalah sumber di dalam untuk kita merealisasikan sesuatu projek tersebut. Yang ini kita kategorikan sebagai sumber. Yang mana sumber ni perlu diuruskan juga. Okey, pengenalan sumber. Apakah dia sumber? Sumber itu adalah satu entiti yang menjadi penyumbang bagi menjayakan aktiviti pembinaan. Okey, itu adalah satu entiti yang menjadi penyumbang utama untuk menjayakan aktiviti pembinaan tersebut. Okey, ia boleh terdiri daripada benda ataupun individu yang diperlukan untuk menjayakan projek. Okey, komponen yang terlibat dalam sumber, yang pertamanya adalah bahan binaan, bahan binaan, logi dan juga peralatan, buruh, kemudian kewangan dan juga pengurusan. So ini adalah komponen di dalam pengurusan sumber. Komponen dalam pengurusan sumber. Okey, digunakan dalam menyediakan jadual, penjadualan sumber dan penjadualan kos. Jadi komponen-komponen ini kita gunakan untuk kita menyediakan skedul, untuk menyediakan skedul. Okey, untuk menyediakan penjadualan sumber dan juga untuk menyediakan penjadualan skedul untuk kos, skedul untuk planning dan juga untuk sumber. Okey, jadi benda ni semua ni kita akan ambil kira untuk di dalam menyediakan skedul. Okey, kejayaan suatu projek adalah bergantung kepada cara pengurusan sumber secara efektif dan dapat meminimalkan pembaziran, kehilangan atau pembaziran masa. Jadi kegagalan untuk kita menguruskan sumber dengan baik, dia akan memberi kesan, dia akan influence kepada kepada progres sesuatu projek tersebut. Okey, dia akan menyebabkan pembaziran kepada projek tersebut, dan juga pembaziran masa. Apabila membazir masa, dia akan menyebabkan projek itu akan jadi delay. Okey, bahan binaan. So bahan binaan ialah antara input utama di dalam pembinaan. Okey, dalam pembinaan, untuk kita nak bina rumah mesti kena ada bahan binaan tu. Contoh macam simen, pasir, batu kayu dan sebagainya untuk menyediakan, untuk merealisasikan projek tersebut lah. Yang mana meliputi 40 hingga 60% daripada kos pembinaan tersebut adalah bahan binaan. Okey, perlu ditentukan kesesuaian dan kepentingannya dari segi kualiti bahan tersebut, dari segi jenis bahan tersebut. Okey, kemudian dari segi dia punya bekalan bahan binaan. Okey, perancangan perlu yang baik
okey, dilakukan okey, jangan ada yang baru masuk. Okey. Jadi perancangan perlu perancangan yang baik perlu dilakukan masa penghantaran dan kuantiti. Okey, masa penghantaran dan juga kuantiti perlu dirancang dengan baik. Perlu dirancang dengan baik. Sekiranya kita tidak rancang dengan baik, okey, sebab dia melibatkan masa. Masa ni, masa penghantaran dan juga kuantiti. Masa penghantaran kalau kita order lambat, kalau ataupun kita order kuantiti yang tidak mencukupi, kalau kita order kuantiti tidak mencukupi, dia akan melibatkan masa. Sebab kita kena order lagi sekali. So memakan masa. Sebab untuk kita order itu mungkin perjalanannya jauh, kan? Mungkin material tersebut perlu kita import, ataupun kita projek dekat Kelantan, bahan tu dekat Kuala Lumpur, mungkin mengambil masa dalam 3 hari ataupun seminggu untuk sampai ke tapak pembinaan tersebut. Jadi benda-benda macam ni perlu diurus, perlu dirancang. Okey. Sekiranya kuantiti ni terlebih, akan menyebabkan pembaziran kepada kita punya projek. Membazir sebab kuantiti yang kita gunakan sedikit tapi kita order lebih. Ini perkara-perkara yang boleh memberi pembaziran kepada projek kita. Okey, bahan binaan, perancangan pesanan bahan binaan. Okey, perancangan pesanan dan bahan binaan. Perancangan pesanan. Okey, perancangan pesanan bahan binaan ni sangat pentinglah. Seperti mana saya katakan tadi, sekiranya kita tidak rancang untuk membeli sesuatu bahan, itu akan memberi kesan kepada projek kita lah. Dari segi kita perlu mengambil kira segi kuantiti. Kita perlu kira kuantiti yang secukupnya. Kena pandai kaedah macam mana kita nak kira kuantiti yang kita nak guna, sama ada keadaan semasa ataupun yang akan datang. Okey. Okey, kemudian tarikh diperlukan. Tarikh diperlukan pun perlu tahulah. Anggaran pembaziran perlu ada, dan juga cara penyimpanan bahan binaan tersebut. Mungkin kita order dengan kuantiti yang banyak, so perlu ada kaedah penyimpanan yang betul supaya apabila kita simpan tidak berlakunya kerosakan kepada bahan binaan tersebut. Contohnya simen. Simen kalau kita beli secara pukal dengan kuantiti yang banyak, so perlu ada tempat yang simpanan yang bagus. Kalau tidak, nanti simen tu bila kita nak guna dah keras, kan? Sebab kita tidak simpan di tempat yang betul. Kena hujan dan sebagainya menyebabkan simen tadi keras sebelum digunakan. So ini menyebabkan berlakunya pembaziran. Okey, perolehan bahan. Kaedah perolehan bahan boleh memberi kesan ke atas kos. Okey, pengurusan bahan yang efisien melibatkan pembelian bahan dengan kuantiti yang betul, kuantiti yang mencukupi, dan penghantaran pada masa yang tepat. Seperti mana yang saya katakan tadilah. Jadi perolehan ini sangat penting kerana dia akan melibatkan kos. Maknanya kita perlu pastikan pengurusan bahan ini efisien. Okey. Kerana dia yang efisien, macam mana efisien tu? Maknanya kita kena pastikan kualiti yang betul, pastikan kuantiti yang mencukupi, dan juga pastikan penghantaran yang tepat pada waktunya. Okey, bahan binaan, pengurusan bahan yang efisien. Apakah yang dikatakan sebagai pengurusan bahan yang efisien? Okey, bahan yang mana yang saya cakap tadi lah, iaitu mestilah kuantiti yang tepat dan kualiti yang tepat dan juga masa yang tepat. Ini apabila ada ketiga-tiga ini, kalau kita cek ketiga-tiga ini, maknanya kita telah melakukan pengurusan bahan yang secara efisien. Okey, secara efisien. 3 benda yang penting. Okey, kuantiti, kualiti dan juga masa. Okey. Okey, ini adalah keratan memanjang untuk plan architecture. So ini menunjukkan bahan, untuk menunjukkan bahan pembinaan. Okey, kat sini kita ada apa? Shilling gantung bingkai aluminium atau keluli dengan kemasan panel 1200 x 600 x 6 mm. Gentian fiber yang diluluskan dan dipasang, dan arahan spesifikasi pengeluar. So ini dekat sini, plan ini
Dengan menggunakan plan ini, kita boleh membuat anggaran kuantiti bahan yang diperlukan. Adakah kita perlu order ke semua? Kita tidak perlu order semua. Kita mungkin order stage by stage lah. Maknanya mungkin pembinaan tersebut kita start pada first floor. Maknanya kita kena kira kuantiti pada first floor dahulu. Kita kira kuantiti pada first floor, dan kita akan beli untuk, kita akan buat order untuk first floor sahaja. Okey, dan kita akan simpan tempat yang selamat. Okey, sebelum masuk ke second floor, kita akan buat lagi pesanan yang seterusnya. Okey. Okey, di sini juga ada, di dalam dokumen kontrak juga akan ada menyenaraikan kuantiti bahan binaan lah. Dekat sini detailnya ada. Dia punya spesifikasi bangunan tersebut ada di dalam dokumen kontrak. So kita boleh refer kat sini juga. Di dalam kita untuk menganggar kuantiti bahan. Cuma dekat dalam ini dia secara keseluruhan, bilangan dia, kuantitinya secara keseluruhan. Tapi kalau kita nak tengok secara level by level, kita kena check dekat plan. Kita kena buat calculation balik lah. Ini kerja-kerja penyelia lah, penyelia di tapak. Manakala QS dia akan tengok secara keseluruhan. Tapi untuk penyelia di tapak, dia akan melihat floor by floor. Untuk terutamanya untuk buat pesanan. Yang mana penyelia akan call dekat bahagian pemasaran di office. So bahagian pemasaran akan buat order. Yang buat order adalah bahagian pemasaran. Kita hanya memberi maklum kepada bahagian pemasaran berapa kuantiti yang kita perlukan, apakah material yang kita nak. Biasanya macam itulah. Okey. So ini adalah perancangan seperti mana yang kita belajar sebelum ini. Okey, katakan site clearing 4 minggu. Okey, excavation foundation 1 2 3 4 minggu juga. Okey, form wood, rebar wood. Okey. So kat sini dia tidak memasukkan sumber, tidak memasukkan sumber. Okey. Walau bagaimanapun sebenarnya tempoh yang dia letak di sini adalah telah mengambil kira sumber, telah mengambil kira sumber lah. Sepatutnya begitu. Okey. Okey, menentukan jenis bahan yang diperlukan. Menentukan jenis bahan yang diperlukan. Ya, pemilihan pembekal dan juga penyediaan pesanan. Okey. Menyemak senarai kuantiti, plan bangunan dan spesifikasi. Okey, untuk kita menentukan jenis bahan yang diperlukan seperti mana saya ceritakan tadi, maknanya biar kebiasaannya penyelia tapak akan order mengikut floor ataupun level pembinaan yang sedang berjalan. Okey, dia tidak akan order keseluruhan semua, dia akan order floor by floor. So, sebab tu kita kena menyemak senarai kuantiti, plan bangunan dan spesifikasi untuk kita buat order, untuk kita menentukan bahan yang diperlukan pada keadaan sekarang, pada current situation. Okey, kemudian senarai jenis-jenis bahan yang diperlukan. So kita kena senaraikan. Menyediakan kuantiti bagi tiap-tiap jenis bahan tersebut. So kita kena kira kuantiti. Kita tak boleh tulis je kayu, simen, tak boleh. Kita kena tak kayu berapa tan, simen berapa bag. Kena tahu dia punya tu berapa kuantiti unit dia. Menyusun jadual penggunaan bagi tiap-tiap jenis bahan. So kita kena susun bahan mana yang perlu kita beli dulu, bahan mana yang sepatut sampai dahulu. Menentukan pembekal di mana pembekal tersebut boleh diperolehi. So pemilihan pembekal pun penting juga. Kemudian membuat pesanan terhadap bahan-bahan tersebut. So kita sebenarnya dia ada tiga peringkat. Yang pertama, tentukan kuantiti. Selepas kita dah tentu kuantiti, kemudian kita akan pilih pembekal dan seterusnya akan membuat pesanan. Okey. Bahan binaan, pembelian bahan binaan. Okey, membuat pesanan untuk membeli pembelian bahan binaan ini, dia ada beberapa peringkat lah. Yang pertamanya, kita kena pilih dahulu dia punya supplier ataupun pembekal. Kemudian penyediaan pesanan. So kita akan buatlah kita punya PO, purchasing order.
Kemudian penghantaran, delivery order. Kemudian pemeriksaan. Kemudian penyimpanan. Ini adalah peringkat pembelian bahan binaan. Dia. Dan seterusnya adalah penyimpanan. Untuk penyimpanan, prosedur penyimpanan bahan perlulah mengikut kriteria berikut. Yang pertamanya, perlu ada penempatan, perlu ada kawasan, perlu ada tempat untuk menyimpan. Kalau tidak ada, sebab tu dekat tapak dia ada satu cabin lah, untuk cabin ataupun pondok untuk kita simpan bahan binaan lah. Dan kalau perasan dekat bahan binaan di tapak pembinaan tu, dia akan ada guard lah yang jaga pada malam hari ya, untuk mengelakkan berlakunya kecurian. Biasanya besi mahal kan, besi, orang curi besi biasanya malam, masuk dekat tapak yang curi besi, simen dan sebagainya. Jadi perlu ada inilah pengawal keselamatan pada malam. Kemudian perlu label, kena ada letak, kita buat leveling. Kemudian kita lokasi penjagaan dia, pengendalian dia, kena ada rekod keluar masuk dan juga keselamatan. Keselamatan ni maknanya kena jagalah tadi, macam guide dan sebagainya lah. Kemudian pengkelasan bahan binaan. Pengkelasan bahan binaan. So ni dia punya bungkusan. Bahan yang mempunyai bungkusan. Secara pukal, bag, loose macam pasir ya. Kemudian pellet. Kalau pellet biasanya butter. Bahan binaan, pembaziran. Berapa persen anggaran pembaziran yang boleh kita masukkan di dalam perancangan kita? Kebiasaannya adalah kita boleh anggarkan pembaziran sebanyak 5%. Sebab 5% ni kita tidak boleh elak. Kerana ada dua bentuk pembaziran, yang mana satu bentuk ialah tidak boleh dielak, dan bentuk yang kedua adalah boleh dielak. Penggunaan bahan yang tidak ekonomik yang boleh mengurangkan produktiviti dan juga keuntungan. So kalau kita tidak mengurus penggunaan bahan dengan baik, akan menyebabkan kurangnya produktiviti dan juga keuntungan sesuatu projek tersebut. Yang mana dua pembaziran, bentuk pembaziran yang pertama boleh dielak dan kedua tidak boleh dielak. Yang bentuk yang tidak boleh dielak ni macam mana? Macam mana yang tak boleh elak ni yang? Yang tidak boleh dielak ni adalah seperti kayu. Panjang kayu kalau kita order mungkin 8 kaki. Kita nak guna 7 kaki. Contoh, kita order dekat kilang, datangnya panjang 8 kaki. Tetapi dekat tapak kebanyakan guna 7 kaki. So 1 kaki tu dah bazir. Dah tak boleh guna 1 kaki, nak guna buat apa tak boleh nak guna dah 1 kaki tu. Kat situ benda yang tidak boleh elak. Contohnya macam besi, reinforcement biasanya datang dekat kilang 40 kaki. Panjang kita punya beam katakan 39 sahaja. So yang 1 kaki dia dah buang dah. Itu pun pembaziran. Sebab tu kita boleh buat secara pengalamannya yang dipraktiskan adalah 5% tu kita boleh peruntukkan dekat bahan. Dekat kita punya kos bahan, kita kena campur lagi 5%, iaitu pembaziran yang tidak dapat dielakkan. Bahan binaan, faktor-faktor yang menyebabkan pembaziran. Yang pertamanya, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan pembaziran bahan binaan? Yang pertama adalah pekerja tidak mahir dan tidak berpengalaman. Tidak mahir dan tidak berpengalaman pun akan menyebabkan pembaziran. Contohnya pekerja ikat bata. Nak ikat bata ni perlu pekerja yang mahir sebenarnya, jangan main-main. Ikat bata ni, saya masa praktikal dulu pun saya cuba ikat bata pun memang sengit. Kita try buat nampak macam senang, tengok senang, tapi tu kan, bahu memikulnya kita tak tahu. Jadi ikat bata ni saya cuba dulu memang sengit. Lepas tu kena pecah balik. So dah rugi kat situ. Dah rugi dah, pecah balik. Kena ikat semula. Satu rugi bahan, satu lagi masa. Kemudian yang kedua, penyimpanan bahan yang tidak rapi. Tempat simpan ada tapi tidak rapi simpannya.
Penyusunan bahan dan pengeluaran bahan yang tidak sistematik, penghantaran, pemunggahan dan pengendalian bahan tidak sempurna, bahan yang tidak menepati piawaian, pemasangan bahan yang berlebihan, pemasangan bahan sebagai komponen binaan tidak menepati spesifikasi dan piawaian kerja yang telah ditetapkan. So ini adalah faktor-faktor yang penyebab kepada pembaziran di dalam pembinaan. Okey, tadi kita cerita pasal bahan binaan. So antara sumber yang kedua yang biasa terlibat di dalam construction adalah logi dan juga peralatan. Logi dan juga peralatan ini dikategorikan sebagai sumber juga. Okey, logi dan peralatan bagi mempercepatkan pengeluaran dan meningkatkan kualiti. Okey. Tujuan logi dan juga peralatan ini adalah untuk membantu pekerja lah, untuk mempercepatkan kualiti dan juga penghasilan kerja lah. Dengan ada bantuan logi untuk kalau dulu kita bancuh konkrit dengan menggunakan cangkul dan juga skop. Sekarang ni kita ada logi dipanggil mixer tu kan, mixer. Kita pakai mixer mungkin boleh mempercepatkan lagi kerja dan juga kualiti penghasilan konkrit tersebut. Dan seterusnya boleh dikategorikan kepada boleh dikategori kepada yang pertama tidak berjentera. Tidak berjentera seperti tukul, cangkul, bangku dan lain-lain. Biasanya untuk kerja-kerja ketukangan, untuk kerja-kerja bertukang lah untuk yang ni. Manakala berjentera, dia terbagi kepada tidak berjentera. Yang kedua berjentera seperti lori, pengorek tanah, penggaul konkrit, alat getaran, vibrator dan sebagainya. Ini dikategori sebagai logi. Logi berjentera. Okey, logi dan juga peralatan. Okey, perolehan logi. Okey, perolehan pula. Macam mana kita nak membuat perolehan? Sama ada kita nak beli ataupun kita nak sewa. Jadi yang ini perlu memerlukan strategi yang betul. Okey, keputusan yang betul supaya mendatangkan keuntungan kepada syarikat. Okey, pertama pemilikan. Pemilikan maknanya kita beli lah, kita macam contohnya excavator tu kita syarikat sendiri punya kan. Adakah untung kita beli ataupun kita sewa lebih untung? So kita perlu buat calculation untung rugi lah. Pemilikan, sesuai dimilik jika logi tersebut digunakan secara maksimum. Kalau kita nak beli, sekiranya excavator tu kita guna secara maksimum, lebih baik kita beli daripada sewa. Sekiranya tidak digunakan secara maksimum, boleh disewa kepada orang lain, diperolehi secara belian, tunai, sewa, beli atau pajakan. Sewa secara tunai ataupun pajakan. Kemudian penyewaan. Menyewa apabila diperlukan untuk suatu projek. Bayaran sewa dikenakan mengikut jam ataupun hari ataupun minggu ataupun bulan. So ada dua keadaan. Untuk logi ni kita kena tengok benda tu. Mungkin kalau kita sebagai kontraktor, kita dapat projek katakan buat sekolah dalam 60 juta. 60 juta tu dekat situ kita dari segi keuntungan kita kira kita boleh beli logi, kita boleh beli katakan excavator kita nak beli daripada projek tu. Ada keuntungan projek ni kita nak beli logi tu sebab logi tu banyak digunakan untuk projek kita untuk projek tu dan juga projek yang akan datang, investment untuk projek yang akan datang. Jadi kita boleh buat sama ada kita nak buat investment untuk projek akan datang ataupun dalam keadaan sekarang ni memang perlu untuk menyediakan projek ni, memang logi ni memang digunakan. So kita boleh belilah. Kalau guna setakat satu benda je nak pasang, tak payah, kita sewa sajalah. Logi dan juga peralatan. Kriteria pemilihan logi ataupun jentera. Kriteria pemilihan logi ataupun jentera. Harga pasaran. Kita kena cek harga pasaran, kadar sewaan tu. Adakah dia persaingan di antara pembekal? Kita tengoklah, mungkin ada yang lebih murah. Kualiti yang kita sewa tu. Kalau kita sewa machinery yang dah uzur, akan menyebabkan kelambatan kepada kita punya kerja lah, walaupun murah kan.
Tapi jalan sekejap dah rosak, 1 jam dah nak kena betulkan dah. Jadi menyebabkan masa tu akan pembaziran masa pula. Okey, jangka hayat. Servis alat ganti di pasaran. Kita check lah, servis alat ganti di pasaran ni mahal ke murah. Kalau mahal, kalau kita mampu, okey, tak ada masalah. Kos penggunaan ekonomi ataupun tidak. So ini adalah kriteria yang perlu kita mengambil kira di dalam pemilihan logik ataupun pembelian ataupun sewaan. Okey, kemudian penyelenggaraan logi. Apabila kita ambil keputusan untuk membuat pemilikan logi ataupun untuk kita beli logi tersebut, kita perlu selenggara logi tersebut lah. Okey. Kurang upaya dan kurang efisien setelah digunakan untuk satu jangka masa tertentu. Okey, apabila kita guna, so dia akan menyebabkan berlakunya kurang upaya, dia memerlukan penyelenggaraan lah. Okey, tujuan untuk mengurangkan kerosakan logi dengan cara ganti dan membaiki logi tersebut. So kita untuk mengurangkan breakdown machinery tu. Contoh saya dulu masa saya jadi engineer jalan dulu, saya apabila jurutera jalan ni kita bermain dengan logi lah. Sebab dia untuk buat jalan kan kita ada drum roller, kita ada power broom, kita ada lori. Jadi untuk compact jalan tersebut, kebanyakan masa saya buat tu ada rosak dekat dari segi hidrolik dia punya tu. Hidrolik kabel tu pecah. Jadi memang dia orang dah standby dah. Pekerja saya memang dia standby, dah pecah dia memang dah tahu dah. Okey, kebarangkalian untuk pecah tu ada dia standby dekat dalam helak dia lah. Pecah je kita tukar terus untuk mengelakkan breakdown untuk semasa proses pembinaan berjalan. Jadi penyergaan ini sangat penting. Okey. Untuk mengelakkan berlakunya kerosakan semasa pembinaan. Sama ada untuk ganti ataupun kita baiki. Okey, kaedah penyelenggaraan. Yang pertamanya adalah penyelenggaraan terancang. Yang kedua, penyelenggaraan tidak terancang. Dan juga yang ketiga, penggantian. Maknanya penggantian ni mungkin tukar alat ganti ataupun tukar terus logi, ya. Sumber tenaga manusia. Okey, tadi kita dah cerita pasal bahan, kemudian kita cerita pasal logi, dan kita akan masuk kepada sumber tenaga manusia, iaitu buruh yang mengendalikan logi, yang mengendalikan bahan binaan tersebut, iaitu manusia. Yang ini kita kategorikan juga sebagai sumber. Okey, buruh. Okey, sumber tenaga manusia. Apakah definisi tenaga manusia? Okey, dalam konteks pembinaan adalah merupakan individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan kedua-dua pihak, iaitu majikan dan juga pekerja. Okey. Sumber manusia terdiri daripada buruh mahir, buruh separuh mahir dan buruh biasa. So biasanya sumber ada 3 kategori. Yang pertama yang mahir, yang kedua separuh mahir, yang ketiga buruh biasa. Okey, sumber tenaga manusia merupakan sumber yang penting. Buruh merupakan pihak yang menyempurnakan suatu pekerjaan atau menjalankan mesin. Okey, kadar upah berbeza mengikut kemahiran mereka. Okey, buruh boleh dibagi kepada 2 kategori saja dekat tapak. Yang pertama mahir dan yang kedua tidak mahir. Okey. Secara umum dia ada 3, mahir, separuh mahir dan juga tidak biasa. Tapi dekat tapak untuk kaedah pembayarannya kita kira 2 saja. Yang mahir tu kita bayar mahal sikit, yang tidak mahir ataupun separuh kita bayar murah. Okey, buruh mahir mempunyai kemahiran, kelayakan dan berpengalaman. Contohnya tukang kayu, tukang lepa, tukang bata dan lain-lain. Upah lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang tidak mahir. Upahnya juga bergantung kepada jenis pertukangan dan kemahiran pekerjaan. Okey, ini adalah contoh kadar upah untuk buruh yang mahir. Untuk 1 hari kita bayar ikutlah kerja, mengikut kerjalah. Contohnya yang ni 65 ni tukang tanggam. Tukang tanggam ni memerlukan skill yang tinggi, sebab tu dia lebih sikit mahal. Kalau untuk buat tanggam ni bukan sebab orang boleh buat. Kalau tidak nanti
tak sama ukurannya. So dia mahal sedikit mengikut dia punya kemahiran. Tukang besi 60, lepa pun susah agak. Tukang besi ni berat nak mengangkat dan sebagainya. Okey, pipe ni mudah sedikit, 55. Okey. Okey, buruh tidak mahir biasanya kita bayar dalam lelaki RM40, perempuan RM30 sehari. Okey. Ia merupakan buruh am dan kurang berkemahiran. Tujuannya adalah untuk membantu buruh yang mahir. Jadi buruh yang tidak mahir dia akan membantu buruh yang mahir, dan secara tak langsung dia mendapat latihan, dan juga lama kelamaan pekerja yang tidak mahir ni akan menjadi mahir lah. Okey, biasanya pekerja yang baru ni kita akan hantar kepada latihan dan juga penyeliaan lah. Kadar upahnya rendah sedikit berbanding dengan pekerja mahir. Okey, perancangan melalui perancangan kerja. Okey, untuk perancangan sumber manusia ni, yang pertamanya menentukan kerja yang akan dibuat. Okey, menentukan kerja yang akan dibuat, menentukan jenis buruh yang terlibat, bilangan buruh yang diperlukan, peralatan yang perlu digunakan, tempoh kerja dibuat. So ini untuk kita merancang sumber tenaga manusia ini, inilah dia punya step. Yang pertama kita kena tahu dulu kerja apa yang nak buat. Kemudian kita nak tahu, kita nak pilih buruh yang mana satu, kepakaran mana, kerja bata ke apa semua kan. Bilangan berapa nak pakai, peralatan apa yang patut digunakan, dan tempoh berapa lama. Okey, setelah kita rancang, kita perlu buat pengawasan. Okey, pengawasan. Okey, purata masa untuk siapkan. Pengawasan ni biasa kita akan follow time, deadline lah untuk sesuatu. Kita follow schedule, schedule. Kita pastikan kerja itu mengikut schedule. Okey. Kemudian kontrol, kawalan, productivity. Faktor yang mempengaruhi productivity ni biasanya dipengaruhi oleh kemahiran, persekitaran, pengalaman dan motivasi. Okey, perkara yang perlu dipertimbangkan. Okey, apakah jenis-jenis sumber yang diperlukan? Berapakah banyak sumber yang diperlukan? Bila dan berapa lama sumber itu digunakan? Di mana sumber itu diperlukan? So ini perlu kita pertimbangkan. Kita perlu ask the question. Apakah jenis sumber yang kita perlukan? Berapa banyak sumber kita nak pakai? Bila dan berapa lama sumber ni kita nak guna? Di mana sumber itu diperlukan? Okay, activity sequence without resource constraint. Ini without resource. Start project, kerja-kerja mengecat di living room, kitchen, bedroom dan juga siap. Ini tidak without constraint, maknanya kita without kekangan. Constraint adalah kekangan, maknanya kita boleh buat serentak tanpa kekangan. Okey, mungkin kalau tanpa kekangan, kalau kita ikut yang ini, maknanya kita perlu menggunakan buruh yang ramai sebab dia buat kerja ni serentak. Tapi kalau based on constraint, based on dia punya kekangan, kita kena buat ikut step by step. Okay, tapi yang ni kita mungkin jimat. Kat sini kita jimat buruh, tetapi masa diperlukan lama. Sebab siap dekat living, baru pergi dekat kitchen, baru pergi dekat bedroom, baru dan siap. So, itu persoalannya kat situ lah. Jadi adakah kita boleh memenuhi without constraint ataupun based on constraint? Kita kena tanya kita punya kapasiti syarikat kita. Kalau syarikat kita ramai buruh, so kita boleh buat without constraint. Tapi kalau syarikat kita mempunyai buruh yang terhad, mungkin kita kena mengambil kira constraint yang ada. Okey. Perancangan penggunaan sumber. Ini nampak kan slide ni kan? Nampak kan? Nampak. Okey, perancangan penggunaan sumber. Okey, sekarang kita nak merancang penggunaan sumber. So, mengetahui jumlah dan jenis sumber yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktiviti. So, kita kena tahulah jumlah dan juga jenis sumber tu yang pertama untuk kita rancang. Contohnya kat sini start project, ini kerja-kerja mengecat. Paint first floor room. Floor room 8 hari diperlukan dan 2 painter, 2 pengecat, 2 tukang cat diperlukan dekat sini.
dekat basement satu saja dan mengambil masa 4 hari. Dekat bedroom 6 hari, satu orang saja buat kerja kat sini. Dekat stay and hall 4 hari, seorang je kita letak kat sini. Kemudian dekat bedroom pun seorang tapi mengambil masa 2 hari. Ini yang kita dah letak dia punya sumber dan juga duration dan juga sumber dan juga task, duration dan juga sumber kita dah letak kat sini. Ini kita panggil sebagai perancangan sumber. Okey, jadi daripada situ kita boleh buat dia punya ni. So untuk yang first floor room tadi kita letak 2 orang painter. Kemudian dekat stay and hall tadi 1 painter. Bedroom 1. Kemudian basement room 1 painter, bedroom 1 painter. So ini kita akan buat dia punya event tadi, dia punya event ataupun task tadi mengikut date yang telah ditentukan seperti mana kita dalam kita buat planning tu. Okey, jadi kita boleh kira berapakah sumber. Contohnya dekat sini, dekat hari yang pertama ni, day 1, berapa orang yang perlu kita hantar ke tapak pembinaan, kan? Berapa orang? So 2 lah. 4 kat sini 2. First dekat first floor room ni ada 2 orang. Dekat basement ni ada seorang. Dekat bedroom ada seorang. Campur semua dekat hari pertama 4 orang. 4 orang ni kita perlu hantar di tapak pembinaan untuk buat kerja. Hari kedua pun 4 orang juga. 2, 1, 1, 4 orang hari kedua. Hari ketiga pun 4. Hari kelima 4. Hari keempat 4. Hari kelima ni ada 3 je. 1, 2, 3. Kat sini pun 3. Hari ketujuh ada 2. Hari ke-8 2 orang. So dekat hari yang ke-9 ada 2 orang. Hari ke-11 1. Hari ke-12 1. So dia punya bilangan pekerja tu dia fluctuate. Kejap tinggi, kejap rendah. Kejap tinggi, dia fluctuate kat sini. Jadi kita boleh plot graf kat sini. Untuk hari yang pertama, hari 1 hingga hari 4, seramai 4 orang pekerja diperlukan. Kemudian hari yang kelima 3 orang. Hari yang ke-6, 7 ni 2 orang. So hari yang ke-11, 12 ada 1 orang. Okey. So penjadulan sumber. Okey, bagaimana untuk merancang dan penjadulan sumber yang diperlukan dalam menyiapkan aktiviti pembinaan bagi memaksimalkan buruh dan bahan sepanjang tempoh projek. Okey, jadi untuk kita menjadikan kita punya skedul sumber ini lebih efektif, so kita boleh menggunakan 2 kaedah. Yang pertamanya adalah kaedah resource leveling. Okey, resource leveling, dan yang kedua adalah resource limited. Resource limited. Okey. Kita akan tengok apakah dia resource leveling. Okay, resource leveling technique. Okay, resource smoothing, a method for developing a schedule that attempt to minimize the fluctuation in requirement for resource without extending the project schedule beyond the required completion time. Is it a try and error method where non-critical activity can be delay? Okey, maksud kat sini untuk method yang leveling teknik ini adalah satu method untuk percubaan, untuk mencuba mengurangkan fluctuate. Fluctuate ni apa nama? Fluctuate lah, dia turun naik bilangan pekerja tu. Kita cuba meminimalkan fluctuate tu. Okey, fluctuate. Mana bilangan pekerja tadi macam tadi 4, tiba-tiba 3, tiba-tiba 1. Dekat tengah-tengah bulan tu 1 orang je. Jadi kita nak bayar gaji orang ni, kadang-kadang dia tak nak kerja 1 hari je. Dia mungkin nak kerja paling kurang sebulan kan. Mana boleh tu. Jadi kita perlu, ini kita panggil resource leveling. Jadi kita akan cuba mengurangkan fluctuate, bilangan fluctuate di bilangan pekerja yang tidak tetap. So tanpa kita melambatkan tempoh pembinaan projek tersebut. Tak boleh, kita tak boleh
buat resource leveling, dan kemudian kita punya tempoh pun panjang, tak boleh. Dia kena without extend projek tersebut, mesti di dalam tempoh yang ditetapkan lah. Yang mana ini adalah teknik try and error, teknik try and error, yang mana kita perlu memastikan aktiviti yang kritikal ni tidak boleh delay. Semasa kita membuat resource leveling ini, kita pastikan critical activity can be none. Okay, kita perlu biasanya kita akan melihat dekat non critical activity. Aktiviti yang tidak kritikal ni kita boleh delay kan, kita boleh lambatkan. Mungkin dekat situ kita boleh kurangkan resource untuk kerja-kerja yang tidak kritikal. Okey, ini contoh dia yang kaedah leveling. Ini sebelum kita membuat leveling. Ini yang sebelum leveling, dia punya bilangan pekerja dia fluctuated. Kat sini 4, 3, 2, 1. Dia mengikut tangga. Okey. Kita akan cuba susun balik menjadi fluctuate tadi minima. Okey, daripada hari yang pertama hingga hari 10 kita pakai 3 orang je. 3 je. Kemudian hari yang terakhir tu kita pakai 1 orang. Okey, macam ni tak ada masalah. Jadi ni senang sikit nak bayar pekerja ni. Pekerja pun suka kita bayar 3 orang ni, kita bayar dia untuk 10 hari. Dia pun suka lama kerja kan, dapat banyak sikit. 1 hari 60 kali 10 hari kali 3 orang. So itulah kos untuk buruh kita lah. Kalau macam ni macam susah nak dapatkan pekerja, sebab kerja pun sikit-sikit kan. So ini kita panggil kaedah leveling teknik, yang mana kita boleh susun yang mana yang kerja-kerja yang boleh dijalankan dengan serentak, yang tidak ada constraint lah. Kerja-kerja mengecat ni tidak ada masalah, dia boleh start mana-mana dulu. Dia tidak seperti kerja untuk pembinaan foundation dan juga stump dan juga slab atas. Kalau yang itu dia ada constraint, dia kena buat step by step. Kalau mengecat tidak ada masalah. So kita kena planning begitulah. Yang ada constraint tu mungkin ada kaedahnya lain, tapi tetap kita panggil leveling teknik juga. Okey, maknanya kita cuba supaya mengurangkan fluctuate buruh tersebut, bilangan buruh di tapak. Okey, manakala untuk teknik yang kedua, iaitu resource limit scheduling. Okey, resource limit scheduling ni apa dia? Iaitu method for developing the shortest schedule when the number or amount of available resource is fixed. Okay, resource limit cannot be exceeded. This method will attain the project completion time. Activity with least lag will have the first priority. Okey, jadi untuk leveling limited scheduling ini biasanya adalah dia bergantung kepada keupayaan syarikat kita lah. Keupayaan syarikat kita, ataupun kita punya available resources kita. Kita ada berapa banyak resource? Mungkin kita ada 10 orang saja. So kita akan cuba sesuaikan sumber itu dengan keupayaan kita lah. Itu lah. Kita ada 10 orang, mungkin 10 orang sajalah, kita tak boleh ambil lebih. Okey, jadi kita akan susun pekerja kita mengikut keupayaan yang kita ada, mengikut kemampuan yang kita ada. Itu maksudnya yang resource limit ni. Resource limit ni cannot be dia tak boleh lebih lah. Okey, contohnya kita ada 10 orang, tiba-tiba untuk kita nak buat task tersebut memerlukan 11 orang, tak boleh sebab kita ada 10 je. So macam mana nak buat task tu? So ini kita kena rancang kembali. Maknanya kita punya perancangan tu tak boleh buat, kita tak boleh nak ikut, sebab kita punya keupayaan kita tak boleh lebih daripada 10 orang. Sebab kita ada 10 orang, kita boleh bayar 10 orang je. Kalau bayar 11 dah rugi. Itu maksud Okay, this method will attend the project. Untuk method ni biasanya dia akan menyebabkan projek ni akan jadi panjang lah. Panjang sedikit sebab dia akan jadi panjang untuk siap. Okay, biasanya untuk aktiviti least lag will have first priority. Okay. So, okay, kita tengok macam mana teknik untuk effect of
limited resource availability. Availability. Okay, resource limit. Okay, resource limit push down. Yang ni project completion push up. So kita punya limit kat sini 2 saja resource kita. Yang kita boleh hantar 2 saja, tetapi task dekat situ memerlukan 3. Task di situ ataupun event kat situ memerlukan 3 untuk kita menyiapkan dalam tempoh masa seperti yang telah ditetapkan. Jadi apa perlu kita buat? So kita perlu kurangkan pekerja di sini. Kita kurangkan pekerja, sepatutnya kita hantar 3 tapi kita hantar 2. Macam mana kita nak kurangkan? Kita kurangkan pekerja tetapi kita panjangkan tempoh pelaksanaan tersebut. Kita panjangkan durationnya. Jadi kita boleh kurangkan pekerja. Okey. Kurang pekerja tapi kita korbankan masa. Okay. Ini kita kena pilih lah. Kena pilih task yang tidak kritikal. Yang tidak kritikal, so kita boleh panjangkan. Kalau kita panjang, dia tidak memberi kesan kepada projek yang lain. Okey, perancangan dan pengawalan kos. Okey, perancangan dan pengawalan kos. Okey, pengenalan. Tiada kawalan kos boleh menyebabkan peningkatan kos penggunaan. Okey, kalau kita tak kawal kos ini akan menyebabkan peningkatan kepada kos penggunaan tersebut. Kos projek akan dianggarkan sejurus cadangan pembangunan disediakan. Okey, biasanya selepas dia cadangan pembangunan disediakan, kita boleh buat anggaran lah. Okey, kenapa terjadinya peningkatan kos? Kenapa terjadinya peningkatan kos? Dia, yang pertama, anggaran dia salah. Yang pertama, anggaran yang dibuat, cost estimation yang dibuatkan itu tidak betul. So, sebab itulah dia kos itu meningkat. Yang kedua, tiada kaedah atau cara yang sesuai dalam membuat anggaran dan juga kawalan kos. Menganggapkan terlalu banyak ketidakpastian dalam pembinaan. So kita banyak sangat ketidakpastian di dalam pembinaan tersebut. Kita tanya, untuk kos foundation ni berapa? Tak tahu. Slab ni berapa meter cube? Tak tahu. Banyak sangat benda tak tahu. Macam mana kita nak rancang kan? Itu akan menyebabkan peningkatan kos. Kita banyak benda yang kita tak pasti, tetapi kita proceed juga. Itu keberangkalian untuk rugi itu tinggi lah. Okey, tidak mengambil berat tentang kaedah perancangan dan pengawalan. Ini memang sudah pastilah. Dia jadual ada tapi tak ikut. Jadual ni tampal kat dinding je, tapi dia buat ikut dia sendiri je, ikut jadual dia, tak boleh. Okey, perancangan dan pengawasan lagi. Okey, jadi kat sini dia ada perancangan kos, kemudian analisis kos dan juga pembinaan. Dekat sini perancangan dan pengawasan ini telah pun dilaksanakan di peringkat feasibility studies dan juga reka bentuk. Dekat sini dia dah buat dah. Dia punya perancangan kos ni sebenarnya anggaran kos dah buat dah daripada sini. Peringkat ni, kemudian di peringkat tender pun dia dah buat dah dia punya perancangan, iaitu analisis kos. Kemudian di peringkat pembinaan kita kena buat juga. Ini untuk kontraktor lah. Peringkat pembinaan, pengawasan kos. Okey. Kawalan kos. Okey, kawalan kos. Apakah dia kawalan kos? Okey, suatu proses kawalan terhadap pembelanjaan bagi suatu projek binaan pada semua peringkat pembinaan, bermula daripada peringkat permulaan, reka bentuk, pembinaan hinggalah projek disiapkan dan pembayaran akhir dibuat. Itu maksudnya kawalan kos. Okey, kawalan kos ini dibuat daripada peringkat reka bentuk lagi, daripada peringkat reka bentuk sehinggalah pembayaran akhir projek tersebut. Okey, teknik untuk mengawal kos projek pada semua peringkat agar tidak melebihi belanjawan asal. Okey, kawalan ini adalah teknik lah. Kawalan kos ini adalah salah satu teknik, teknik untuk mengawal kos tersebut untuk mengelakkan daripada pembelanjaan tadi lebih daripada asal. Okey, sistem kawalan kos. Okey, sistem kawalan kos, peruntukan, dia ada peruntukan belanjawan, kemudian pengawalan, pemeriksaan dan juga penilaian dan tindakan. So ini ada biasanya sistem kawalan yang dibuat. Okey, yang pertama mesti berdasarkan kepada peruntukan. Peruntukan pembelanjaan, kemudian perlu dikawal, kemudian kita akan cek dan juga buat penilaian dan tindakan.
Okey, kawalan kos. Okey, tujuan kawalan kos ini adalah untuk mengawasi pencapaian secara teratur dengan membandingkan perancangan yang telah dibuat. Sekiranya berlaku penyimpangan dari perancangan, maka tindakan pembetulan akan dibuat. So itu tujuan dia, untuk kita mengawasi pencapaian secara teratur lah. Sekiranya ada berlakunya penyimpangan ataupun penyimpangan, dan so kita kena buat tindakan lebih awal. Okey. So kemajuan masa macam kita buat ni lah kan, yang kita buat planning tu lah, dia ada pelancangan dan juga actual. So kat sini pun sama jugalah. Budget dan juga actual cost. Ada dua, rancang ini adalah dia punya budget, dan ini adalah actual cost yang sebenar. Perlu tindakan pembetulan sebab yang sebenarnya kenapa tidak sama dengan yang dirancang. Okey. Slow kat sini Okey, perancangan kos. Okey. Perancangan kos akan disediakan seiring dengan cadangan projek. Ia merupakan satu pengawalan kos projek pada peringkat reka bentuk. Perancangan kos akan disediakan oleh juruukur bahan. Anggaran kos merupakan sebahagian daripada proses perancangan kos. Okey, anggaran kos adalah sebahagian daripada proses perancangan kos. Biasanya perancangan kos ini dibuat oleh juruukur bahan ataupun QS. Perancangan ni biasanya kita dah buat dari peringkat reka bentuk tu, kita dah buat dah perancangan kos ni. Okey. Okey, anggaran kos pembinaan. Apakah anggaran kos pembinaan? Okey, satu teknik ramalan tentang kemungkinan kos yang terlibat bagi sesebuah projek melalui pengiraan bersistem dengan menggunakan kaedah tertentu. Ini adalah anggaran kos pembinaan. Okey, anggaran kos pembinaan, elemen yang dipertimbangkan semasa membuat anggaran. Okey, di dalam anggaran kos pembinaan, dia akan mengambil kira kos buruh, kos bahan binaan, kos subkontraktor, kos untuk logi dan juga overhead, kos overhead. So ini adalah anggaran di dalam kos pembinaan. Okey, pengawalan kos peringkat reka bentuk. Okey, pengawalan kos pada peringkat reka bentuk, okay, dia start daripada kajian kemungkinan ini, menentukan had kos projek, anggaran unit atau keluasan lantai. Okey. Kemudian reka bentuk kasar menentukan perancangan kos awal tidak melebihi had kos melalui analisis kos. Reka bentuk skema memastikan jumlah kos di peringkat ini tidak melebihi perancangan kos awal berdasarkan anggaran kuantiti kasar. Manakala reka bentuk terperinci menyediakan perancangan kos akhir melalui kaedah anggaran senarai kuantiti. So ini lebih terperinci lah, sebab dia ada senarai kuantiti. So dan untuk mendapatkan yang terperinci ini perlu melalui 3 peringkat. Yang pertama daripada kajian kemungkinan, lepas tu reka bentuk kasar, reka bentuk skim, barulah kita akan keluar yang betul-betul yang lebih terperinci lah. Perancangan dan kos kawalan. Okey, perancangan bina S-curve berdasarkan jumlah peruntukan yang ditentukan. Ini yang saya ajar, yang kita buat tu, iaitu financial cost. Financial cost itu adalah dia punya S-curve untuk budget cost, untuk budget cost ataupun cost perancang, cost yang rancang lah, budget lah. Okey. Kemudian kawalan. Dah rancang, kita perlu kawal. Bila projek mula, untuk keep track kos benar. So kita kena pastikan kita punya pembelanjaan kos itu di dalam track lah. Okey. Untuk memastikan itu, kita perlu ada kos sebenar versus peruntukan ataupun actual cost versus budget cost. So contoh kat sini, ini adalah budget cost. Budget cost. So dia punya ni macam kita buat adalah kan. So ini yang dalam setiap minggu. So yang ni kumulatif 4×4 8, 8×8 16, 16×8 24. Yang ni yang kumulatif sampai 100. So kita akan plot kumulatif budget cost versus dengan duration dalam weeks. So kita akan dapat financial cost sebenarnya. Ini adalah ataupun graf budget
total budget cost. Okey, yang ini pula ini sama juga. Okey, yang ini pula adalah actual cost versus budget cost. Okey, so kita ada yang ini budget. Ni budget, yang ini yang actual, yang sebenar. Yang sebenar yang berlaku lah. Yang mengikut kita rekod. So kita akan buat graf actual cost versus budget cost. So dia ada kat sini cumulative budget and actual cost for packaging machine project. So kat sini yang hitam ini adalah cumulative budget. Ini budget budget cost CBC. Manakala yang putus-putus ini adalah cumulative actual cost CAC. So kat sini dia melebihi daripada yang budget lah. Okey, melebihi Cuma kita kena tengok lah, melebihi ini adakah physical progressnya lebih daripada yang asal. Kalau budget lebih tetapi physical progressnya kurang, mungkin ada penyelewengan. Okey, actual cost versus budget juga sama juga tadi. Okey, total budget cost. Okey, total budget cost. Apakah dia total budget cost? Sum of all costs of all activity. Estimate when the project proposal prepare. So yang ni total keseluruhan projek lah. Total budget cost ni adalah total keseluruhan projek. Okey, sebelum pembinaan. TBC ni sebelum pembinaan lah. Okey, bajet yang telah diperuntukkan keseluruhan. Kumulatif budget cost CBC ni kumulatif. Okey, daripada total budget ni kita keluarkan dalam bentuk duration, dalam bentuk dia punya harian. So daripada situ kita boleh buat kumulatif. Okey, manakala total actual cost adalah total actual amount of money that has been spent or spent on the entire project after completion. So ini yang kita gunalah, yang current cost yang telah dikeluarkan, yang telah di-spend. Dan daripada situ kita boleh buat kumulatif. Daripada actual TSC ni kita boleh buat CSC. Okey, dia mesti based on TSC ni. TSC ni yang kita cerap datanya. Yang ini just kita kira saja. Ini menggunakan formula. Sama juga dengan cost TBC ni yang kita dapatkan daripada tender. So ini kita boleh kira. Okey, penentuan nilai kerja, earn value, nilai kerja sebenar yang dilaksanakan. Satu petunjuk yang perlu diketahui di sepanjang tempoh projek, melibatkan pengumpulan data dari segi peratusan kerja yang telah disiapkan. Earn value ni bersamaan dengan peratus kemajuan kerja. Peratus daripada physical graph, physical S-curve kita tu, kita dapat peratus kan, percentage kemajuan kerja itu kita kalikan dengan jumlah peruntukan TBC kita. Okey, so kita akan dapat earn value. Okey, penentuan nilai kerja. Okey, penentuan nilai kerja. So dekat sini, so daripada sini ini dia punya cost, ini dia punya cumulative percent complete. Cumulative percent complete by period for the packaging machine project. Okey, ini adalah percent complete. Percent complete maknanya percentage lah. Untuk design ni 10%. Okey, 10 kali dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan bajet tu berapa? Okey, kita akan dapatlah berapa dekat sini, iaitu 2.4. Okey, 25% kali dengan total cost dapat 6. 80% dapat ni. Total cost ni mungkin 54 lah. Okey. Okey, begitulah dia punya tu. Okey. Penilaian kerja yang dilaksanakan. So cumulative budget, actual and earn value for the packaging machine project. So ini dia ada 3 graf lah, kita campur lagi. Tadi kita dah buat cumulative budget cost, cumulative actual cost, dan kita campur lagi satu iaitu cumulative earn value, CEV. Kita kena buat lah satu. Jadi semua penilaian kerja ini ataupun earn value ini bersamaan dengan
percentage progress kerja kalikan dengan total cost. Total cost tadi kan, kalikan dengan jumlah peruntukan TBC, jumlah keseluruhan lah TBC ni. Okey, analisis kemajuan kos untuk tempoh kemajuan pada minggu ke-8. Okey, kita tengok kat sini 64,000 jumlah peruntukan sehingga minggu ke-8. Ini peruntukan ni maksudnya bajet lah, bajet kos. Okey, bajet kos pada minggu ke-8. Tengok kat sini, minggu ke-8 64k ni, 64. Kemudian ini actual cost pada minggu ke-8 berapa? Ini tabel yang kedua ni adalah minggu ke-8 68. Okay, 68k. Ini adalah jumlah pembelanjaan sebenar sehingga minggu ke-8, 68k. Manakala untuk EV bagi kemajuan kerja sebenar pada minggu ke-8 54. So nampak, yang ini yang kita kira cost based on progress, percentage progress. Yang ini adalah based on spend yang kita spend. So nampak dia biasanya ada perbezaan lah. Sebab kemajuan kerja ini based on anggaran, percentage yang telah kerja-kerja yang telah selesai. So biasanya dia akan ada different. Okey, tapi tak jauh lah differentnya kan, 68 dan juga 54. So kita buat graf. Okey, penentuan nilai kerja, variant cost. So mesti ada perbezaan lah. Variant cost, okey, perbezaan antara kumulatif earn value dengan kumulatif actual kita tolak lah. Earn value dengan actual kita tolak. So mana CV cost variant pada minggu 8, yang actual actualnya 68 kan, tolak dengan earn value. Earn value 54. So dapat, oh ya betul, sebabnya sekarang ni kita kena tolak earn value, tolak dengan yang actual. Yang actual ni yang dia spend lah. So ada negatif 14. Sepatutnya dia sama. Sepatutnya progress dan juga percentage progress dan juga kewangan tu sepatutnya sama. Tapi sebab kita progress actual progress ni biasanya kita based on anggaran, jadi mesti ada perbezaan. Okey, so dia negatif 14k kat situ. Okey, ni bacat. Saya rasa awak pernah tengok benda ni kan, bacat macam kita buat Microsoft project lah. Okey, yang biru ni adalah original schedule, yang merah ini adalah actual progress. Okey, kemudian kita plot lah graf. Kita boleh plot juga. Kalau zaman saya praktikal dulu, saya sempat buat benda ni. Saya sempat buat S-curve lapping di atas Gantt chart. Saya sempat. Sekarang ni orang dah tak buat dah macam ni. Dia buat S-curve saja, tidak ada bar chart ni kat sini. Okey, yang tu adalah untuk yang merah tu actual, yang biru tu planning. Okey, kawalan mutu kualiti. Okey, kawalan mutu kualiti. Okey, tujuan. Apakah tujuan kawalan mutu ataupun kualiti? Okey, tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak klien seperti yang dinyatakan dalam spesifikasi dan juga lukisan. Itu tujuan je lah, untuk kita memastikan kontraktor tadi membina atau menyiapkan projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Semasa peringkat taklimat dan reka bentuk, proses membuat kawalan secara teratur dikaji semula dan sentiasa dikemaskini bagi memudahkan kawalan keseluruhan. Kawalan mutu ataupun kawalan kualiti ini biasanya dibuat mengikut peringkat. Dia punya jadual dia untuk kita buat kawalan tersebut. Bukan kita buat kawalan mutu ni di akhir, tidak. Kawalan mutu kualiti ni mesti dijalankan semasa pembinaan tersebut. Semasa, seiring dengan proses pembinaan tersebut, barulah kita boleh mengawal kualiti tersebut. Kalau kita membuat kawalan kualiti selepas kerja siap, itu kita panggil audit. Audit kan, itu kita nak audit. Tapi kalau kita detect dia punya tu mutu, dia punya kualitinya kurang, dah tidak boleh buat apa lagi, sudah kerja dah siap.
Semasa pembinaan, kawalan mutu diawasi oleh penyelia tapak. Biasanya penyelia tapak ni ditugaskan untuk memastikan pekerja mahir dan pekerja kurang mahir tadi membuat kerja dengan bagus, supaya hasilnya berkualiti. Aspek yang sangat penting semasa projek sedang berjalan untuk memastikan ia berjalan lancar mengikut jadual perancangan, jumlah, kos dan spesifikasi yang dikehendaki. Okey, mestilah kena ikutlah jadual. Selain daripada penyelia tapak tu mengikut jadual dia telah ditetapkan, kualiti juga penyelia pun perlu memastikan kualiti. Memastikan kualiti. Jangan kita nak kejar waktu tetapi kualiti kita abaikan. Tak boleh. Maknanya kedua-dua, kualiti dan juga ketepatan masa perlu diikut. Okey, spesifikasi JKR kita untuk memastikan kualiti tadi kita kena ikut spek lah. Barulah kualiti tadi dapat dicapai. Perlu ada spek. Sebab itu tujuan spesifikasi. Itulah dia punya tujuan spesifikasi JKR, spesifikasi dilaksanakan supaya kualiti, supaya orang ikut, kan? Dan juga kehendak klien. Kawalan kualiti di tapak kerja, kebanyakan kerja perlu sistem kawalan kerja. Contohnya buku tapak harian. Itu salah satu sistem kawalan kerja lah. Kemudian aktiviti kritikal perlu pemantauan dan kawalan ketat. Contohnya kerja konkrit, kotak bentuk, tertulang. Ini kerja yang kritikal lah. Konkrit. Kerja-kerja konkrit macam contoh dia punya arrangement of reinforcement, kotak acuan tu dia buat tu saiznya tepat ke tak, ataupun dia punya dari segi fixing dia tu, dia punya installation dia ketat ataupun tak, kan? Okey. So ini penting. Kalau dia buat kerja-kerja konkrit, kerja-kerja kotak ni tidak bagus, dia akan melibatkan struktur utama kepada bangunan tersebut. Dia akan menyebabkan kerugian yang besar dan juga kerugian kepada owner lah. Okey, pekerja harus dilatih dan diberi kesedaran yang cukup dalam amalan sistem kualiti. Contohnya borang pemeriksaan tapak bagi kerja pemasangan kotak acuan dan tertulang. Biasanya untuk pemasangan kotak acuan dan tertulang ni dia ada borang pemeriksaan dia. Okey. Perlu ada program untuk pemeriksaan kualiti. Contoh dia pemeriksaan tapak bagi kerja pemasangan kotak acuan dan tertulang. Jadi biasanya selepas kerja-kerja dia pasang, so penyelia dia akan check. Dia akan pergi round, dia akan check balik. So dia ada borang checklist tu, dia akan check. Okey, kotak acuan dekat bahagian ni pasang okey ke tak. So dia akan check lah satu persatu sebelum konkrit dijalankan. Okey, sistem kawalan kerja. Yang pertamanya memahami piawaian dan kehendak kualiti. So kita kena memahamilah piawaian ataupun spesifikasi tu. Dan kehendak kualiti. Kenapa kualiti tu perlu pada tahap itu? Mesti ada sebab dia. Kan? Kenapa orang design kualiti untuk grade konkrit ni kita nak pakai grade 30? Kenapa nak pakai grade 30? Dia ada sebab dia. Jadi kita kena ikut. Tak boleh kita nak grade 30 tiba-tiba kita konkrit buat 25 je. Tak boleh lah. Okey, memantau dan mengukur kerja sebenar yang dilakukan mengikut piawaian. Sebelum pelaksanaan kerja, pekerja tapak yang bertugas perlu memastikan sebarang selisih daripada piawaian atau kehendak yang telah ditetapkan dapat dielakkan. So kena pastikan selisih. Okey. Biasanya kerja-kerja pemasangan acuan ni lah. Acuan ni kalau dia buat, contoh dia buat beam. Beam tu dia punya panjang dia tu tidak tepat, akan menyebabkan pemasangan untuk level yang seterusnya akan mengalami masalah. Contohnya kita pasang tiang pada first floor, kita pasang tiang dekat first floor, tiba-tiba untuk buat dekat second floor tak sama tiangnya. Lari sedikit, ada sedikit lapping kan, ada punya tu, ada tak sama tiang atas dengan bawah. Ni masalah juga. Okey, itu perlulah selisih yang perlu memastikan selisih ukuran itu di dalam selisih yang dibenarkan. Okey, jika terdapat sebarang percanggahan daripada piawaian, okay, maka perlu meminimalkan atau perbetulkan masalah tersebut. Okey, jika ada percanggahan dekat dalam plan kita nak buat tak boleh. Ada juga berlaku.
Dekat plan kita nak buat dekat tapak tak boleh dilaksanakan. Mungkin ini kesilapan dari bentuk. Kalau macam ini biasanya kita akan serahkan kepada konsultan untuk dia redesign balik. Ataupun dia sedikit saja yang tidak boleh, pencanggahannya sedikit saja kita cuba minimalkan. Cuba laksanakan juga tapi tidak memberi kesan yang dari segi keselamatan lah. Okey, pengalaman dalam kawalan quality process mesti didokumentasikan dan mereka bentuk perlu mempertimbangkan piawaian bagi kepentingan masa depan. Jadi biasanya untuk sebarang perubahan yang berlaku perlu direkodkan, perlu direkodkan. Okey, so dah habis untuk pengurusan sumber. Setakat ni ada persoalan? Tak ada. Okey, okey, jadi saya ingatkan lagi sekali mungkin tak ada. Okey. Jadi sekarang ni awak mungkin boleh baca sebab ini teori, so boleh baca. So kita kelas ini saya terangkan sedikit, kemudian awak baca lagi, dia akan memberi pemahaman yang lebih lah. Okey, jadi untuk tugasan saya rasa ada masalah tak untuk tugasan 1, 2, 3 iaitu nulis projek. So kalau boleh dah selesai kot tugasan semua hantar lah kot kalau boleh selesai lah. Kemudian projek nak hantar bila? Lepas raya. Okey, lepas raya boleh. Lepas raya hantar projek Okey, kemudian amali nanti saya akan bagi mungkin saya bagi minggu raya boleh. Tapi saya bagi je dulu, nanti awak buat lah. Tengok kan. Sebab raya pun kat rumah je. Saya pun dekat tak balik kampung ni, dekat Perik Raja. Okey. Jadi tak apa, insya-Allah. Jadi saya rasa untuk yang pengurusan sumber ni tidak ada masalah sebab awak dah belajar perancangan dan juga penjadualan yang sebelum ni dia lebih kurang sama, cuma kita mengambil kira sumber saja, masukkan kat situ. Sebab duration sesuatu task ataupun event itu mengambil kira juga sumber sebenarnya, sumber tu sumber dan juga material sumber tadi ada berapa? Material, logi dan juga tenaga manusia. Okey. Jadi untuk hari ni setakat ni sajalah kot. Okey. Jadi untuk ni kita berhenti kat sini. InsyaAllah selepas hari kita akan sambung untuk chapter yang terakhir. Okey. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama.